punya dewan hari ini, dewan Google Meet secara virtual. So hari ini saya ingin sampaikan sedikit ilmu sahaja dan mengambil masa pun tak lama, mungkin dalam 30 minit pun kita akan habiskan taklimat pada petang ni. Cuma sedikitlah saya nak kongsi pada pelajar KMPP pada petang ini mengenai bagaimana untuk mengisi UPU secara online. Untuk makluman kepada semua pelajar juga, pembelian nombor PIN UPU di BSN masih lagi belum dibuka. Kami masih lagi menunggu kabar terbaru, berita terbaru pada pihak UPU bila akan bermulanya jualan nombor PIN UPU. Okay, untuk masa sekarang ni saya akan beri sedikit info bagaimana cara untuk mengisi UPU supaya tidak berlaku kesilapan. Bila berlaku kesilapan dekat permohonan pelajar, akan menjadi masalah kepada pelajar yang akan menjejaskan tawaran kepada pelajar yang tidak akan mendapat tawaran ke UPU. Itu yang saya risau. So ini adalah serba sedikit taklimat dan juga info kepada pelajar di KMPP. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Encik Bakri dan Encik Rozaini dan juga Encik Azri ada bersama dengan kita pada petang ini. So dekat sini pada petang ni, okey, nampak tak skrin yang saya share sekarang ni? Nampak. Okey, alhamdulillah nampak. Nampak. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada yang merespon. Okey. Ini pada petang ni saya nak bagi sedikit taklimat. Okey, taklimat UPU untuk sesi 2020 dan sesi 2021. Okey. Dekat sini kau boleh nampak tarikh-tarikh penting kemasukan pelajar lepasan SPM dan STPM setara. Untuk pelajar matrikulasi di STPM setara lah. Tengok yang warna biru tu, lepasan STPM setara. Okey, fasa permohonan dah dibuka fasa 1 pada 4 Januari sehingga 31 Mac. Iaitu pelajar harus mengisi butiran peribadi sebelum mengisi butiran program yang ingin dimohon ke UPU mana-mana universiti yang kamu minta. Okey, dekat sini untuk yang mengambil proses temuduga akan berlangsung pada Mei 2021 hingga Ogos. Okay, kalau kamu perasan masa kamu nak apply UPU nanti, untuk setiap kursus yang ada tanda hashtag, itu adalah kursus yang memerlukan temuduga, sesi temuduga. Dan kursus ini hendaklah diletak di permohonan atas sekali. Okey, tak nak kamu bila kamu isi borang untuk UPU nanti. Okey, pertama ada hashtag, kedua tak ada hashtag, nombor 3 tak ada hashtag yang ada interview. Tak nak macam tu. Kalau ada yang temuduga, prioriti keutamaan adalah diberi kepada permohonan UPU secara temuduga terlebih dahulu. Okey, selepas itu barulah permohonan kursus-kursus lain. Okey. Maksimum kamu boleh isi adalah 12 kursus dan minimum untuk kamu isi adalah 6 kursus. Okey, fasa pengemaskinian iaitu pada 9 Ogos hingga 12 Ogos. Bila kamu dah dapat result PSPM 1 dan PSPM 2, kamu rasa kamu nak tukar kursus yang kamu mohon. Okey, kamu boleh tengok dekat situ, so kamu boleh kemaskini lagi sekali. So tarikh hebahan untuk lepasan STPM dan setara pada minggu ketiga September 2021. Dekat sini saya nak share sedikit mengenai bagaimana kamu nak isi, nak log masuk siapa-siapa pelajar yang masih lagi belum mendaftar dengan UPU online. Dan sebelum itu juga kamu perlu download aplikasi UPU Pocket supaya senang untuk kamu nak tengok nanti. Okey, untuk pelajar yang baru nak isi, kamu perlu pergi ke daftar akaun. Okey, dekat sini kamu masukkan nombor kad pengenalan, email, nama ibu, soalan keselamatan 1 dan 2. Yang ini penting sebabnya kenapa?
ada nanti yang akan lupa kata laluan, itu nombor password kamu. So benda ini akan ditanya lagi untuk kamu recover balik password kamu. So masukkan kata laluan dan sahkan kata laluan sekali lagi dan daftar. Okey? Itu sahaja. So dekat sini saya nak tunjuk sedikit mengenai apa yang apa yang ada dalam UPU online ni. Okay, kamu isi untuk lepasan STPM dan juga setara. Okay, kita tunggu dia tengah loading. Okay. Okay, dekat sini kamu boleh tengok. Okay, kategori permohonan. Kamu tengok kategori pemohon lepasan STPM. Dekat sini dia akan keluar lah. Matrikulasi, STPM, STAM, apa semua. Yang paling penting sekali, kamu kena klik syarat kemasukan untuk setiap IPTA. Okey, untuk setiap IPTA. Contoh dekat sini, kamu boleh tengok dekat sini. Okey, contoh kamu nak pergi ke IPTA, pilih kamu nak pergi ke mana. UM. Kategori lepasan, kategori matrikulasi, aliran sains. Okey, dekat sini kamu akan tengoklah kat Universiti Malaya khusus apa yang ditawarkan. Dekat sini banyak. Contoh sarjana muda sains dengan pendidikan dan kamu tengok dekat sini. Dia akan letakkan syarat AM IPTA. Okay, untuk syarat AM IPTA ni dia berbeza dengan IPTA lain. So kamu kena baca, kamu kena tengok dengan betul-betul. Dan juga untuk syarat khas setiap kursus yang kamu ingin mohon. Contohnya dekat sini, untuk sarjana muda sains dengan pendidikan. Okay, yang ini siapa-siapa nak jadi tenaga pengajar lah, cikgu, guru. Kamu mesti ada perkataan ini, sarjana muda pendidikan ataupun sarjana muda sains dengan pendidikan. Okay, dengan dia punya keyword adalah pendidikan, siapa nak jadi cikgu tu lah. Okay, kamu baca dekat sini. Okay, memenuhi syarat AM IPTA yang tadi. Okay, lepas tu dekat sini, lulus matrikulasi asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.0 dan mana-mana dua mata pelajaran berikutlah, biologi, chemistry, fizik dan juga matematik, dan band 2 dalam MUET. Okey, dekat sini juga kamu boleh ada carian paparan bantuan keuangan beasiswa. Okey, kita tengok dekat sini. Untuk pemohon, maaf, loading. Bentar ya. Okey. Dekat sini juga ada kalkulator pengiraan merit. Okey dekat. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana kamu nak kira merit. Okey. Kita pergi kepada panduan permohonan. Okey. Panduan permohonan, okey, nombor unit UPU online masih lagi belum dibuka. Okay, nanti saya akan update tarikh bila akan dibuka untuk tarikh UPU online ni akan dijual. Okay, lepas tu kamu layari portal rasmi UPU seperti yang saya tunjukkan tadi. Okay, pastikan kategori STPM setara dan semak juga e-panduan tadi. Tengok e-panduan tadi. Tengok e-panduan tu kamu khusus kamu layak yang mana. Jangan tengok contoh lah. Kamu minat untuk satu kursus tu tapi kamu punya PNGK kurang. Saya mohon jangan sesekali pelajar buat macam tu sebabnya sistem automatically akan tendang. Sebabnya kamu tidak memenuhi syarat. Syarat untuk sesuatu kursus tu lah. Okey, semak syarat tu. Itu yang penting. Lepas tu kira merit. Merit kamu, merit PNGK kamu dengan merit koko kamu yang sebanyak 10% tambah 90 tu. Okey. Trend permohonan dan penawaran. Tengok trend permohonan dan penawaran mana yang kamu rasa kurang persaingan. Kurang persaingan. Dan semak laluan kerjaya. Kamu nak jadi apa sebenarnya? Sebab kat situ tadi, dekat situ tadi, saya tunjuk lagi sekali. Untuk e-panduan ni, dekat sini dia ada kebolehpasaran graduan dan juga laluan kerjaya. Kamu boleh klik dekat sini. Contoh kamu klik dekat sini. Okey. Pilih mana IPTA. Contoh UM.
Okay, untuk UM, kita tengok contohlah sarjana muda syariah. Dekat sini saya bagi contoh sajalah. Okey. Okay, bidang kerjaya dia boleh jadi penyelidik, pengawal hal ehwal agama Islam, guru agama, linguistik Melayu dekat sini lah yang kamu boleh tengok lah. Kamu boleh search satu-satu dekat sini supaya kamu tahu bidang kerjaya kamu lepas kamu habis belajar nanti, kamu nak jadi apa, kamu nak pergi ke mana laluan kerjaya kamu. Okey. Okey, kita kembali balik kepada slide. Okey, seterusnya isi permohonan UPU online. Nanti dah keluar, nanti kamu key in saja nombor PIN yang kamu beli dekat BSN tu. Key in. Pastikan mengisi maklumat yang bertanda dengan lengkap supaya tidak berlaku kekurangan data kamu. Bila data kamu kurang, pribadi kamu kurang, kamu tak isi dengan lengkap. So sistem pemilihan kamu akan kacau lah. Pilih pilihan program mengikut keutamaan kamu. Jangan main hentam saja. Ini biasanya berlaku masalah lah kepada pelajar. Dia rasa dia tak tahu nak pilih apa. Dia nak pergi ke mana. Dia nak bidang apa. Kalau tak pasti, kamu boleh datang jumpa saya ataupun Cik Rozaini dekat unit kaunseling lah. Kita boleh bincang. Kamu ni nak ke arah mana, minat yang mana. Pastikan lengkapkan borang permohonan, klik butang simpan, cetak, simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan yang telah dibuat. Semak kemas kiri permohonan adalah tanpa had. Kamu boleh tukarlah berapa kali kamu nak dan jangan lupa tekan butang hantar. Biasanya dalam kategori pelajar yang tak dapat tawaran ke UA adalah disebabkan dia tidak tekan butang hantar. Itu salah satu kesilapan pelajar jugalah. Ni kita tengok ni kategori permohonan lepasan SPPM lah, tapi ni sesi 2020 dan 2021 lah. Ini adalah tarikh-tarikh penting lah yang saya bagi tahu tadi. Panduan memilih program. Yang paling penting sekali, melepasi syarat am dan syarat khas program institusi dan juga agensi. Program yang kamu minat. Bukan orang lain yang pilih untuk kamu. Tengok kawan kamu pilih bio perbatan. Kamu pun nak bio perbatan jugalah. Tapi kamu tak ambil bio, kamu ambil modul 2. Contoh. Jangan ikut kawan. Pilihan program mengikut keutamaan yang saya cakap tadi lah. Yang pertama sekali, contoh kamu nak kejuruteraan kimia. Kedua, kejuruteraan awam. Dan ketiga, kejuruteraan mekanikal. Tengok keutamaan kamu tu kat mana. Kalau tak pasti, boleh rujuk kaunselor. Boleh datang jumpa saya ataupun Cik Rozaini dekat unit kaunseling dan kerjaya. Ada banyak pilihan bidang dan institusi dan juga agensi yang saya tunjukkan tadi lah, yang dekat UPU. Yang paling penting, dekat sini kamu perlu download UPU Pocket. Siapa yang belum download UPU Pocket tu boleh download sekarang. So nanti kamu senang lah, kamu nak akses, kamu nak tengok maklumat ataupun syarat khas untuk setiap program tu. Dekat situ senang. Supaya kamu boleh buat persediaan awal, supaya lepas ni kamu dah tak terkiar-kiar, kamu nak pilih program pengajian yang mana yang kamu nak sambung belajar lepas program matrik nanti. Tengok rujuk e-panduan di portal UPU. Kena tengok e-panduan, jangan main hentam kromo saja. Kamu kena cek satu-satu. Sebabnya kebanyakan khusus di universiti untuk program ijazah sarjana muda, dia akan tengok juga keputusan kamu di peringkat SPM. Contoh, kamu dah dapat 4 flat di program matrik. Kamu rasa kamu dah boleh pilih semua khusus. Tapi kamu tak perasan syarat, contoh syarat kamu dapat A- dalam biologi contoh. Tetapi di peringkat ijazah sarjana muda tersebut, dia nak A+ untuk
satu kursus tu, tapi kamu dapat A minus walaupun kamu dapat 4 flat di program metrik, iaitu kamu kena ambil perhatian juga. Ini saya tekankan lagi sekali, program yang bertemu duga ada bertanda hashtag. Ada program-program yang ditawarkan. Contoh bila kamu tengok program tu ada tanda hashtag, itu bermaksud kamu perlu menghadiri temu duga. Okey. Di sini kamu perlu mengisi 12 pilihan. Kadang-kadang bila banyak sangat 12 pilihan tu, kadang-kadang pelajar ni dia ada 3 saja yang dia minat, yang lain tu dia kata main hentam kromo saja. Contoh dekat sini saya nak bagi contoh. Contoh kamu minat program kejuruteraan kimia. Kamu boleh search kejuruteraan kimia ni di universiti mana yang tawarkan. Contoh kalau dekat Malaysia ni ada di UMP, ada di UPM, ada di UNIMAP. So itu program-program yang berkaitan dengan kejuruteraan kimia. So kamu boleh buat pilihan. Perbagaikan pemilihan universiti, jangan fokuskan kepada satu universiti sahaja. Contoh kamu nak sangat pergi USM. Bila kamu buat USM, 1 sampai 12 pilihan kamu ke USM, ini salah satu kesilapan, bukan nak kata kesilapan, tetapi akan menyebabkan kurangnya tawaran kepada kamu. Contoh, bila kamu buat semua pilihan tu satu universiti saja, mungkin chances untuk kamu dapat universiti lain tu agak kurang. Perbagaikan universiti, pilihan universiti yang berbeza tetapi khusus yang sama. Contoh dekat Malaysia ni, macam saya cakap tadi lah, yang kejuruteraan kimia tu ada banyak universiti yang menawarkan khusus yang sama. Perbagaikan universiti dekat situ. Pilihan program pengajian yang melepasi syarat am dan khas sahaja. Tengok panduan. Jangan tak tengok panduan. Pilih program pengajian yang dibuka selepas 5 hari keputusan STPM ataupun matrikulasi. Sebabnya kamu nak tengok dengan result kamu dengan program yang kamu nak pilih tu. Pengemaskinian pilihan program boleh dibuat sehingga tarikh tutup UPU online. Dan jangan lupa tekan butang hantar. Perlu berbeza antara 12 pilihan. Sebabnya antara kejuruteraan kimia tadi dia ada banyak cabang juga. Yang ada yang persekitaran. So, perbagaikan pilihan kamu tu. Program pengajian temu duga pendidikan di pilihan 1 dan 2 sahaja. Sebab tu saya cakap yang ada pendidikan ni, yang ada hashtag. Yang ini ada hashtag kalau untuk pendidikan. Letak pilihan 1 dan 2, jangan letak yang bawah sekali. Dia dah cakap dekat sini, dia dah bagi tahu dah. Untuk pendidikan, letak di atas pilihan di 1 ataupun pilihan 2. Program pengajian temu duga bukan pendidikan di pilihan 1 hingga 4. Untuk prioriti untuk ada temu duga, mesti pilihan 1 hingga 4. Jangan 1 temu duga, 2 tak ada temu duga, 3 ada temu duga balik. Itu tak betul lah. Ini adalah markah merit kamu. Merit kamu adalah 90% markah akademik. Markah akademik kamu dicampur dengan 10 markah co-curriculum. Ini markah kamu PNGK 1, PSPM 1 dan PSPM 2 lah. Yang untuk 10 markah co-curriculum ni, metrik yang bagi, macam yang kamu key in dalam isasi kamu tu. Markah kamu dapat daripada isasi tu. Kalau untuk kriteria tambahan bagi program Ijazah Sarjana Muda ISMP ni, mesti melepasi tahap minimum ujian METC dan juga lulus ujian khas yang ditetapkan dan diperaku temu duga. Ujian METC ni siapa yang nak berminat nak jadi cikgu tu, nak buat khusus pendidikan tu, boleh cari buku pasal METC ni. Ada banyak soalan yang kamu boleh try tengok dan cuba jawab. Ini cara untuk kamu nak kira merit kamu. Untuk kira merit kamu untuk akademik. PNGK kamu PSPM 1 tambah PSPM 2, bahagi 2, lepas tu dibahagi dengan 4, darab 90, dapatlah markah merit bagi markah akademik. Untuk metrik lah. Kamu dapatlah nanti PSPM 1 pun tak keluar lagi kan. So nanti tunggulah PM1, PSPM 1 dan juga PSPM 2. So tambah 2 tu,
So bahagi dapat kamu punya PNGK dan bahagi dengan 4.0 darab dengan 90. So dapatlah keseluruhan markah merit bagi akademik. So dekat sini markah merit untuk Koko. Untuk Koko tu 10 markah. 10 markah tu diberikan oleh bahagian matrikulasi lah, organisasi kamu tu. So untuk markah merit sama dengan markah akademik tambah dengan markah co-curriculum. So dapatlah markah merit kamu. Okey, setakat ni faham? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada yang respon. Okey. Ni pemilihan pelajar. Okey, kita tengok kat sini kenapa yang berjaya tu, kenapa ada juga yang gagal. Supaya saya kata dah tadi. Yang tidak tekan butang hantar. Masalah sekali tu masa kamu dah pilih ada semua tu, tapi kamu tidak tekan butang hantar. So, sistem tak dapat terimalah kamu punya permohonan. Bila kamu semak, tidak ada dalam permohonan. Okey. Tengok kenapa berjaya. Borang permohonan berjaya diterima oleh UPU online. Okey, itu salah satu. Kita tengok kenapa berjaya dulu. Okey, memenuhi syarat khas program pengajian. Kamu kena tengok betul-betul dekat e-panduan tu. Saya cakap dah tadi. Okey, memenuhi syarat khas program pengajian. Contoh kamu nak buat apa? Kejuruteraan bioproses ke? Tengok syarat khas universiti dan juga syarat khas untuk setiap program yang kamu nak minta tu, supaya kamu tidak gagal dalam permohonan, sebabnya sistem yang akan nilai. Kalau kamu tak memenuhi syarat, automatically sistem akan reject kamu punya permohonan. Dia akan tengoklah permohonan kamu yang seterusnya, yang sampai ke 12 tu dah ada kekosongan tempat. So sebabnya ada kekosongan tempat ni, boleh kita tengok persaingan untuk sesuatu khusus lah, dan dia akan tengok markah merit tadi. Okay, berjaya dalam saringan ujian dan temuduga yang memerlukan temuduga tadi. Kedudukan merit tinggi, yang ini saya kata tadi. Dengan ada tempat, kekosongan tempat. Okey, kenapa gagal? Tidak memenuhi syarat khas program pengajian. Mesti kena tengok e-panduan betul-betul. Tengok result kamu, lepas tu tengok syarat khas tu. Dia nak yang SPM. Tengok result SPM kamu balik. Okay, supaya kamu tidak membuat kesilapan semasa membuat permohonan UPU. Ini penting sebab semua pelajar matrik yang ada dekat sini, program matrikulasi kat sini, saya tahu tujuan kamu lepas ini nak ke mana? Kamu nak sama belajar ke UA, betul tak? Betul. Alhamdulillah. Okey. Tengok, gagal dalam saringan, temuduga dan juga ujian. Okey. Kedudukan merit rendah. So sekarang ni belajar pun berlumba-lumba. Selain nak kumpul, nak study smart, study hard untuk dapatkan PNGK yang bagus, mereka juga sedang mengumpul markah dalam isasi. Okey. So habis dah slide untuk saya pada petang ni. So saya kata dah tak ambil masa panjang pun pertemuan kita pada petang ini. Semua saya nak bagi sedikit apa yang perlu kamu buat sebelum kamu membuat permohonan ke UPU. Okey, dekat sini saya nak tunjuk lagi satu. Saya tak jumpa carian program. Okey, contoh kamu nak program apa? Contohlah saya kata tadi kejuruteraan mekanikal. Kamu search dekat sini. Kamu search, tengok kat mana khusus kejuruteraan mekanikal ni ditawarkan. Kat sini tengok ada 37 program pengajian yang ditawarkan. Okay, tengok ada di UIA, UITM, UKM, UMP. UMP banyak. Kejuruteraan mekanikal dia pecah banyak. Dia ada pengkhususan dia masing-masing. Di UMP ni ada reka bentuk, analisis, mechanical, ni yang general punya mechanical, yang ini ada spesifik dia dalam minyak and gas, ada petroleum, ada auto. So dekat sini kamu boleh pilih lah. Kamu type je dekat sini. Okay, kamu pergi dekat sini, sebenarnya ada program pengajian yang ditawarkan.
Okay, kamu ambil STPM dan setara. Kamu ambil kat sini, kamu type. Contohlah, kamu nak pergi ke Science, Applied Science. Science, contoh. Okay, tengah loading. Okay. Oh, sains banyak lah kalau kamu tulis sains kat sini. Ada sains kemanusiaan. Okay, boleh nampak tak kat situ? So, apa-apa pun kamu perlu tengok panduan dekat sini. Supaya kamu tidak buat kesilapan semasa membuat permohonan dan juga tidak berlaku pelajar yang main hentam kromo saja masa nak buat permohonan. Sebabnya ada result-result yang tahun lepas, bila saya tengok, contohlah dia dapat 3.9, 3.8, tetapi sarjana muda sains kemanusiaan. Dia pergi kepada art, bukan sains. So saya tak tahu lah, mungkin dia memang minat art, tapi result dia 3.8. Dia pergi ke bahagian art, sastra. So saya takut dia mungkin, sarjana muda sains kemanusiaan. Okey, dia pun klik kat situ. Dia lebih kepada art lah ni, sains kemanusiaan. Dia bukan 100% aliran sains. Okey, so supaya kat situ tak berlaku kesilapan macam tu lah. Okey, setakat ni ada persoalan? Okey. Tak ada. Okey, ada soalan? Zuhairi? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau macam tu, saya sudahi ataupun kita tamatkan pertemuan kita pada petang ini supaya lepas ini UPU dah keluar. Saya harap semua anak-anak pelajar di KMPP berjaya mendapat tempat di universiti awam yang ada di Malaysia. InsyaAllah. Supaya tercapai cita-cita kamu dan sehingga berjumpa lagi, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan Al-Fatihah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okey, terima kasih semua kerana sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sir. Okey. Terima kasih. Okey, thank you. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.